الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على سيد الكريم وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وإمامنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال نبينا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Pertamanya, mari sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan nikmat iman dan Islam, nikmat akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ni untuk kita adakan perbincangan berkenaan tentang ceramah Isra' dan juga Mi'raj bersempena dengan bulan Rajab, yang mana tuan-tuan masyhur di antara peristiwa yang berlaku di dalam bulan Rajab adalah peristiwa tentang Isra' dan juga Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Nabi, tuan-tuan, daripada bumi Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit, kemudian menerima arahan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk solat 5 waktu sehari semalam, turun balik ke bumi dan patah balik, tuan-tuan, ke Makkahul Mukarramah. Dan kejadian yang berlaku, tuan-tuan, adalah merupakan satu kejadian yang menakjubkan, satu kejadian yang mengagumkan. Tuan-tuan, insya-Allah pada malam ni kita akan kupaskan berkenaan tentang apakah ibrah dan juga pengajaran daripada kisah Isra' dan juga Mi'raj. Tuan-tuan, bila cerita tentang Isra' Mi'raj ni, kalau nak cerita satu-satu, tuan-tuan, tak ada habis. Satu malam tak ada habis. Banyak, sangat-sangat banyak di antara poin dan juga di antara perkara-perkara penting yang boleh kita ambil daripada peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Terkadang, tuan-tuan, bermula dengan perjalanan pada waktu malam sampai ke Baitul Maqdis, naik ke langit, kemudian tak dan turun, duduk kat langit. Cerita tak habis. Pasal apa? Masa habis. Kita pun, tuan-tuan, masa kita ada had, kan? Bukan boleh cerita lama-lama. Setengah jam pertama dia pun tengok muka ustaz, setengah jam kedua dia tengok muka jam, setengah jam ketiga kalau ustaz tak berhenti juga, dia tengok muka pintu. Dia kira nak keluar. Jadi kita pun, tuan-tuan, ada masa had dia. Ada masa had. Jadi saya pun, tuan-tuan, saya tak bercadang untuk nak sentuh ke semua cerita ni, sebab cerita tentang Isra' Mi'raj ni makruf dah kita semua. Kita semua dah tahu dia punya perjalanan dia
Cuma tuan-tuan, saya akan sentuh pada bab-bab yang penting untuk kita ambil ibrah, untuk kita ambil peringatan, supaya tuan-tuan kita jadikan peristiwa ni adalah sebagai nasihat untuk kita, sebagai peringatan untuk kita tuan-tuan, pengajaran untuk kita. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan berlalunya bulan Rajab akan menambahkan keimanan kita kepada Allah dan juga Rasul. Dan tuan-tuan, kita akan masuk ke dalam bulan Syaban. Seterusnya kita akan menemui dengan bulan Ramadan yang kita tunggu lama dah. Tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan, bila mana cerita berkenaan tentang kisah Isra' dan juga Mi'raj, pertama tuan-tuan, kisah ni Allah Subhanahu wa taala susun perjalanan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab untuk nak menceriakan Nabi Muhammad, untuk menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan tuan-tuan, pada tahun tersebut, pada tahun ketika itu adalah merupakan tahun kesedihan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang Nabi harapkan dalam perjuangan tuan-tuan, Siti Khadijah meninggal, Abu Talib, pak menakan Nabi juga meninggal. Maka tuan-tuan, tahun tu adalah merupakan tahun kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan takat tu, Nabi Muhammad tuan-tuan bila mana cuba untuk berdakwah luar daripada Mekah, pergi ke Taif. Tiba-tiba tuan-tuan di sana, seperti mana yang kita makruf, yang kita maklum tuan-tuan, di sana Nabi Muhammad disambut dengan batu. Yang paling batu tu bukan orang tua, budak-budak kecil. Sebelum Nabi Muhammad pergi dekat Taif tuan-tuan, dah ada kaum musyrikin yang pergi hasut. Pergi dekat penduduk Taif, cerita berkenaan tentang ni Muhammad ni, nanti ni dia akan datang satu orang lelaki yang dia ni pemecah belah bangsa. Nanti akan datang pada kamu ni yang dia ni seorang yang tak boleh pakai, dia ni jahat. Ni persepsi yang tak baik, persepsi yang buruk. Dia meracuni tuan-tuan pemikiran penduduk yang ada dekat Taif ketika tu tuan-tuan. Akhir sekali tuan-tuan, orang yang tinggal dekat Taif termakan dengan racun ni. Nabi Muhammad mula-mula sampai tuan-tuan, tak gaduh orang tua yang lawan dengan Nabi, depa hantar budak kecil pakai baring batu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tuan-tuan berdakwah dekat penduduk Taif, mereka tak beriman dengan Rasulullah. Nabi lari ketika tu, duduk di bawah pokok tuan-tuan, datang seorang bertemu dengan Rasulullah yang bernama Sayyidina Addas. Dia yang Nabi tak berdakwah tuan-tuan, tapi dia yang kesian dengan Nabi. Akhir sekali dia memeluk Islam. Nabi berdakwah dekat orang di Taif, mereka tak beriman, tapi orang yang singgah untuk bertemu dengan Nabi, Addas, dia yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia tuan-tuan perancangan daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita kena faham. Yang kita kena faham tuan-tuan, usaha kita kena usaha. Tapi yang akan menentukan tuan-tuan sama ada menerima hidayah ataupun tak, Allah yang tentukan. Nabi Muhammad usaha kepada orang Taif, mereka tak beriman. Addas yang Nabi tak usaha apa-apa tuan-tuan, tiba-tiba datang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perancangan daripada Allah. Allah nak tengok usaha kita. Balik daripada Taif tuan-tuan, ketika tu datang malaikat, datang jin, sekumpulan daripada jin. Yang asal jin ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka dalam surah jin naik ke langit ketika tu nak curi pendengaran daripada sembang-sembang malaikat di langit. Jin tuan-tuan dia naik ke langit, dia nak curi pendengaran, nak curi berita. Bila mana dapat berita tuan-tuan, dia akan turun ke bumi dan juga dia akan bagi tahu kepada tukang bomo, tukang tilik, tukang bomo yang ada di bumi tuan-tuan. Dia akan turun dan dia akan bagi tahu. Jin dia akan bagi tahu tuan-tuan berita, satu yang betul, 9 yang salah. 10 berita yang akan dia bagi tahu, satu dia yang betul. Yang betul tu yang dia dengar dekat langit, 9 lagi tuan-tuan adalah yang salah. Sehingga kan tuan-tuan, tok bomo, sehingga kan tukang-tukang sihir, mereka terpengaruh dengan jin tuan-tuan. Ketika tu akhir sekali lari akidah, mereka percaya dengan jin dan juga syaitan. Jin tuan-tuan bila naik ke langit, kata jin, ketika kami naik ke langit nak curi pendengaran, dan ketika tu Allah lemparkan batu-batu, tak boleh dah.
Mereka nak naik ke langit, nak curi pendengaran tuan-tuan, tak boleh. Pasal apa? Sebab ada batu yang melempar kepada jin, turun ke bumi ketika tu tuan-tuan. Dia kata mesti ada benda tak kena ni. Biasa kita curi pendengaran ni okey je, tapi pasal apa yang kali ni tiba-tiba tak boleh turun ke bumi? Bila turun ke bumi tuan-tuan, pergi ke di antara Taif dan juga Makkah, ketika tu dengar ada seorang yang baca ayat Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah tuan-tuan, kata jin yang Allah rekodkan dalam Quran, surah jin tuan-tuan buka, dia kata kami mendengar Quranan ajaba, Quran yang sangat ajaib, kata jin. Akhir sekali tuan-tuan, jin ni dia beritahu kepada seluruh kaum jin. Dia beritahu dekat kaum jin, dia kata aku ada dengar Quran yang sangat ajaib yang dibacakan oleh seseorang, dan juga Quran ini yang dia baca sama macam kitab Taurat yang dibacakan oleh Nabi Musa, kata jin dekat semua malaikat lain. Malaikat pula, jin yang lain. Maka tuan-tuan, ketika tu kata jin, fa amanna, kami beriman. Jin beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Tengok, orang yang Nabi usaha tak beriman, orang yang Nabi tak usaha beriman. Nabi bukan nak berdakwah kat jin, tapi jin yang beriman. Nabi bukan nak berdakwah dekat Adas, tapi Adas yang beriman. Nabi nak berdakwah dekat penduduk yang tinggal di Taif, mereka lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Yang ni kita boleh ambil istifadah, ibrah tuan-tuan. Apa yang kita usahakan, itu usaha kita dapat pahala. Yang menentukan tuan-tuan sama ada beriman ataupun tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah. Mereka merancang, Allah juga merancang. Maka tuan-tuan, yang dirancang oleh kaum musyrikin, penduduk yang tinggal dekat Taif, mereka ni lawan dengan Rasulullah tuan-tuan. Tapi selain daripada mereka tuan-tuan, ada lagi orang ramai yang akan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia perancangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi dalam keadaan sedih tuan-tuan, balik ke Mekah. Ketika inilah tuan-tuan, Allah Taala jadikan peristiwa Isra' dan juga Mi'raj adalah sebagai hadiah buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seronoklah tuan-tuan. Baik. Alam, beberapa jenis alam. Kita tuan-tuan sekarang ni berada di alam dunia. Sekarang ni alam dunia. Kan? Kita ada kawan, kita pun tengok bangunan, kita pun tengok ada rumah, sungai, pokok dan juga yang lain. Ni alam dunia tuan-tuan. Tapi Allah bukakan dekat Rasulullah tuan-tuan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alam ni bukan dekat dunia aja. Dibukakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Kata para ulama ada 4 jenis alam yang diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam yang pertama adalah alam dunia, ini biasa. Tapi alam dunia yang Allah bukakan dekat Rasulullah tuan-tuan, pada satu malam Nabi diperjalankan, dan ketika ni tuan-tuan, Nabi singgah di beberapa buah tempat, sempat salat 2 rakaat. Antara tempatnya adalah Bukit Tursina di Mesir, tempat Nabi Musa AS terima suhuf daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni di antaranya. Di antara tempat yang sempat Nabi Muhammad singgah adalah di Masjid Nabawi, perkampungan Bani Najjar. Nabi sempat salat 2 rakaat, kan tuan-tuan? Sampailah tuan-tuan Nabi singgah kepada Baitul Maqdis ketika tu. Nabi diperlihatkan alam dunia. Yang kedua tuan-tuan, dibuka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamul akhirah, alam akhirat. Alam akhirat tuan-tuan, ketika Nabi Muhammad berjalan daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis tuan-tuan, diriwayatkan ada sebanyak hampir 18 peristiwa yang Nabi nampak. 18 peristiwa, 18 perkara yang Nabi nampak. 18 tu tuan-tuan, kalau cerita dia tak habis. Nanti yang saya kata tu tak habis kalau cerita. Tapi tuan-tuan, saya akan sentuh tentang beberapa perkara yang penting. Daripada 18 tu tuan-tuan, ada beberapa perkara yang kita kena ambil istifadah, yang kena atas batang hidung kita pada hari ini. Di antara 18 peristiwa tuan-tuan, antaranya Nabi Muhammad diperlihatkan tentang bagaimanakah manusia dihukumkan dan dihumankan ke dalam api neraka. Nabi Muhammad diperlihatkan
ada orang yang dia ambil gunting lalu dia gunting lidah dia, keluar lidah gunting, keluar lidah gunting, keluar lidah gunting. Ini yang Nabi nampak. Ditanya dekat malaikat Jibril, wahai Jibril, ni siapa dia ni, golongan ni? Kata malaikat Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, mereka ni adalah orang yang mana bila mana bercakap selalu buat fitnah kepada orang. Yang mana tuan-tuan, yang dimaksudkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, mereka ni adalah merupakan khutabaul fitnah. Orang yang bila mana dia bercakap selalu buat fitnah kepada orang. Tuan-tuan tahu fitnah? Fitnah ni benda yang orang tak buat, tapi dia reka benda tu. Reka benda yang orang tak buat, nama fitnah. Reka benda buruk. Tapi tuan-tuan, kalau dia cerita benda buruk dan benda tu memang ada kepada orang tu tuan-tuan, nama aib. Dua-dua hukum dosa besar. Nabi kata dekat para sahabat, kamu cerita buruk yang ada kepada orang, memang kawan tu buat buruk ni, aib. Hukum berdosa besar. Kamu cerita benda buruk yang ada pada kawan tu tapi dia tak buat, fitnah pun hukum dosa besar. Kalau itu nak buat bagaimana? Tak usah cerita. Tak usah cerita benda-benda aib. Melainkan tuan-tuan, kata Imam Nawawi, ada beberapa perkara yang dibenarkan untuk kita sebut perkara aib. Ada beberapa perkara yang dibenarkan, lebih kurang 5 ataupun 6 perkara yang dibenarkan untuk kita sebut benda-benda buruk. Tapi tuan-tuan, hukum asal kepada perkara aib dan fitnah adalah haram, berdosa besar. Tuan-tuan tengok yang ada pada hari ini. Hari ini tuan-tuan, fitnah sangat berleluasa di mana-mana sahaja. Terutama tuan-tuan, ni handsetnya ada pada hari ini. Orang sebab tuan-tuan, perkara fitnah dia boleh buat tuduh kepada para ulama sehingga kan ulama ni nampak jahat. Ni fitnah yang berlaku pada hari ini. Dia boleh reka cerita tuan-tuan, bukti tak ada pun. Dia boleh bercakap pilah tak mana pun tuan-tuan, perburukan para alim ulama sehingga kan orang nampak para alim ulama tuan-tuan adalah di kalangan penjenayah, orang yang jahat. Ini yang ada pada hari ini tuan-tuan. Padahal dalam Islam tuan-tuan, bila tuduh satu orang tu, benda apa yang dia kena buat? Kena bawa bukti, kan? Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Orang yang tuduh bawa bukti. Hari ini tuan-tuan, orang tuduh tanpa bukti. Yang herannya kita yang ada pada hari ini tuan-tuan, bukti tak ada tapi percaya. Ini yang heran ni. Kan? Ini yang kita heran. Kalau tuduh ada bukti, kita kata okey gaklah, boleh gaklah percaya. Tapi tuan-tuan, kalau dah tuduh tanpa ada bukti, ini tuan-tuan tidak boleh dipercayai. Hari ini terlalu banyak fitnah yang berlaku dalam masyarakat tuan-tuan. Maka sebab itu tuan-tuan, kita hari ini kena berjaga-jaga. Nabi sebut tuan-tuan, mengisyaratkan berkenaan tentang orang yang lidah dia keluar kena potong, keluar kena potong, orang yang bila mana bercakap dia buat fitnah kepada orang, tuduh orang tanpa ada bukti. Maka tuan-tuan, kita ambil istifadah pada malam ni, ingat jangan sebut benda-benda yang tidak benar. Contoh bila sampai mesej WhatsApp, internet, tuan-tuan baca, ni tak pasti betul tak betul, jangan sebab. Kalau tuan-tuan sebab, tuan-tuan pun termasuk di kalangan orang yang bercakap bohong. Ustaz, tapi kita tak pasti ustaz, mungkin betul mungkin salah. Tuan-tuan, benda tak pasti kalau pergi sebab, itu termasuk dalam perkara bohong. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban ay yuhaddisa bima yasma'. Memadailah satu orang tu dikatakan pembohong bila mana dia bercakap benda yang dia dengar. Dia dengar tanpa dia periksa, dia dengar tanpa dia tapih, dia pun cerita orang. Benda ni mungkin betul mungkin salah, dia tak tahu, dia pergi cerita kepada orang. Nabi kata apa? Termasuk di kalangan orang yang bohong. Ini tuan-tuan, hukum berdosa. Ni jaga-jaga. Kita nak share dengan orang tuan-tuan, sampai kat kita ni tengok, rasa yakin betul baru share dengan orang. Tak yakin dengan share. Sebab tu lah tuan-tuan, di zaman kita yang ada pada hari ni, Nabi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap perkara yang baik ataupun senyap. Senyap tuan-tuan di zaman kita hari ni bagaikan emas, sangat-sangat berharga zaman kita yang ada pada hari ni. Kan? Sampai ke tuan-tuan,
Kita punya kerajaan pun penin, terpaksa keluarkan satu portal sebenarnya.com. Pasal apa? Banyak sangat berita palsu. Ni zaman kita hari ni tak keluar Dajjal lagi, tuan-tuan. Esok kalau keluar Dajjal, fitnah yang paling kemuncak, yang paling dahsyat adalah di zaman Dajjal. Hari ni pun tuan-tuan, bila main satu berita, tuan-tuan pun penin. Nak kata betul pun tak boleh, nak kata salah pun tak boleh. Kita pun penin hari ni. Tak main lagi zaman Dajjal. Esok kalau main zaman Dajjal, tuan-tuan, tak heran macam mana Dajjal dia boleh bohong kepada masyarakat, tuan-tuan, sehingga kan Dajjal kata di belakang aku ni adalah gambaran neraka, padahal itu syurga Allah. Tapi digambarkan oleh Dajjal ini adalah merupakan neraka. Di belakang Dajjal dia boleh gambarkan yang ni syurga, padahal ni neraka Allah Subhanahu wa taala. Terbalik. Macam hari ni, tuan-tuan, ulama dikatakan berjenayah, ulama dikatakan orang yang jahat. Pasal apa? Diterbalikkan oleh cerita fitnah. Masyarakat percaya. Ini jaga-jaga. Maka tuan-tuan, kita ambil istifadah daripada peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, iaitu jangan kita percaya dan juga jangan kita ni tukang sebar fitnah kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, di antara yang kita nak sentuh dalam 18 peristiwa yang berlaku, tuan-tuan, adalah Nabi Muhammad melihat sekumpulan yang mana mereka ni hentak kepala ni sampai pecah. Hentak gang pecah, elok balik hentak lagi pang pecah, elok balik hentak gang pecah, elok balik. Kan? Nabi tanya dekat malaikat, wahai Jibril, siapa dia ni? Kata Jibril alaihi salam, ya Rasulullah, mereka ni adalah golongan yang berat untuk solat. Semayang payah nak sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ni, tuan-tuan, orang dalam keadaan ekonomi yang meleset, cari duit sampai lupa kepada Tuhan. Hari ni dia kerja dekat pasar malam, tuan-tuan. Dia kata, ustaz tahu tak, kerja niaga pasar malam ni, dia kata waktu kemuncak orang ramai waktu maghrib. Maghrib tu yang ramai orang main. Kan? Orang kadang-kadang balik kerja, singgah saat beli. Dia, tuan-tuan, duk goreng. Tak tahulah goreng pisang ke, goreng kepok reko ke apa ke, dia berniaga lah kan. Dia bersedia tu sebelum maghrib. Orang duk azan maghrib, dia standby siap banyak dah. Lepas maghrib berderu orang main beli dia punya makanan dia lah. Tuan-tuan, dia kata, ustaz, kalau waktu tu berhenti, dia kata, oh, habis customer lari kat orang lain. Pergi kat orang lain. Dia sanggup untuk tinggalkan semayang sebab tak mau customer dia lari. Takut pelanggan dia lari. Ni sanggup tinggal semayang. Tak semayang maghrib. Pasal apa tak semayang maghrib? Dia kata bukan tak semayang, semayang juga. Sehari saat tu semayang kali dengan isyak. Dia buat bid'ah baru lah. Biasa kita dengar jamak ni dua ya, jamak takhir dengan jamak takdim. Dia buat jamak ta'iyah. Kan? Jamak ta'iyah aja tu. Tak ada musafir apa, kemudian dia pun sibuk kalut dengan berniaga, dia pun buat qada maghrib dalam waktu isyak. Kita tegur dia, dia kata, alah Tuhan tahulah, kita tengah sibuk ni. Amboi, cari rezeki sampai lupa Tuhan. Ini yang berlaku dalam masyarakat, tuan-tuan. Dia tak heran bab mayang ni. Yang, tuan-tuan, dia cari adalah rezeki. Kan kita hari ni, tuan-tuan, besok orang malam Jumaat dia takut. Kita, tuan-tuan, hari ni bila main malam Khamis risau, takut. Takut apa? Takut minyak naik. Biasa orang malam Jumaat dia takut hari hantu keluar ke apa ke. Hari ni kita, tuan-tuan, malam Jumaat risau. Buka berita tengok, kok kalau minyak naik. Minyak ni sekupang dia kata, jam dah. Malam tu juga, tuan-tuan, dia pun pergi start kereta, pergi beratok panjang tak apa dia kata. Kereta dia, tuan-tuan, 40 liter minyak. Dia kata kalau kata naik sekupang mau RM4 rugi. Sanggup dia beratok panjang. Pasal apa? Pasal nak untung yang RM4 tu. Malam Khamis dia risau, takut. Kan hari ni lah. Kita, tuan-tuan, pedin. Ni sebab lah 2-3 hari ni minyak tak naik, dia maintain lah. Mungkin PRU lah kot. Kan? Esok PRU dia turun lah. Tapi, tuan-tuan, tapi inilah keadaan kita yang ada pada hari ni. Ekonomi yang meleset, tuan-tuan. Hari ni pelbagai
Kita ni dalam keadaan tekanan yang ada pada masyarakat tuan-tuan, dia boleh buat apa sahaja hari ni. Sampai ke tuan-tuan, dia boleh buat kerja pagi, petang, malam kerja, sampai ke tinggal semayang. Ni hari ni punya cerita ni. Hari ni tuan-tuan, dia boleh kerja walaupun dalam pekerjaan dia tu perkara yang dimurkai, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak kira. Dia kata ada kisah. Kan? Dia kerja, tapi dalam keadaan tuan-tuan, kerja dia tu menuntut supaya dia ni buka aurat. Dia kerja, bos dia kata kena pakai baju lengan pendek lah, dengan lengan panjang ni, lengan pendek. Dia berkata, ish, nak kerja ke tak? Nak kerja ke tak? Kalau kata nak kerja, bos suruh pakai yang lengan pendek. Ada baju dia punya, ada baju khas dia. Kan? Ada dia punya t-shirt uniform dia. Tapi kalau kata kerja ni dosa ni, ish, tu macam mana nak buat lah? Tak apalah kot. Tuhan tahu lah. Kita ni kira darurat tadi. Darurat main mana? Kan tak? Ada yang tuan-tuan tempat kerja dia bos suruh buka tudung, free hair. Dia asal tuan-tuan pakai tudung elok, tapi sebab dia teringin nak kerja ataupun dia ni tak sanggup untuk tinggalkan kerja dia tuan-tuan, sanggup untuk kerja walaupun dalam keadaan dia langgar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Kerja punya cerita. Tu tak apalah tuan-tuan, kena pula yang terima rasuah lagi kan hari ni. Kerja, tapi tuan-tuan ni terima rasuah. Ada seorang tuan-tuan dia cerita kat saya lah, dia mungkin pengalaman. Dia kata, ustaz tahu tak, orang nak bagi rasuah ni, kalau ustaz tengok kadang-kadang tu dia suar kotak rokok atas meja. Kotak rokok atas meja. Dalam tu bukan ada rokok pun. Habis ada apa? Dalam tu ada duit ustaz. Kita kata, oh tu ni cara taktik. Dia suar kotak rokok tu, kawan tu faham dah kotak rokok ni bukan rokok, duit dalam tu. Dia pun ambil duit. Ni passion yang ada pada hari ni. Ni jaga-jaga tuan-tuan. Kerja tapi langgar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kembali balik dalam perbincangan kita. Orang yang meninggalkan semayang. Bagi tuan-tuan, orang yang meninggalkan semayang ni tuan, apa pun amalan kebaikan yang dia buat semuanya tak dikira dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia banyak sedekah. Dia banyak bagi sumbangan dekat mahat tahfiz. Dia banyak bagi sumbangan dekat rumah anak-anak yatim, tapi dia tak semayang. Tuan-tuan, sia-sia apa yang dia buat tu. Dia kata, kita ni kira okey lah ni. Bagi sumbangan banyak dah, nak semayang apa lagi? Nak. Tuan-tuan, semayang ni tiang agama. Kalau kata dia tak semayang, semua amalan kebaikan dia tuan-tuan, semua sia-sia. Dia banyak sedekah, dia banyak ziarah, dia banyak sumbangan, lepas tu dia banyak baca Quran, dia banyak berzikir, tapi kalau tak semayang, maka tuan-tuan, semua amalan yang dilakukan tadi ni sia-sia, tak dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Solat tu tiang. Tuan-tuan, yang ni tuan-tuan kena tekankan kepada anak-anak. Tuan-tuan yang mai kat sini, tuan-tuan, saya yakin insya-Allah lah semayang ni kan, geng-geng Pak Lebai semua ni. Tapi tuan-tuan, yang kita risaukan hari ni adalah di kalangan anak-anak kita. Anak-anak kita tuan-tuan, bila mana keadaan masyarakat yang ada pada hari ni yang tak mementingkan kepada semayang, dan masyarakat yang ada pada hari tuan-tuan terpengaruh dengan agenda-agenda luar di sana tuan-tuan, lebih daripada agenda agama, sampai kan tuan-tuan, semayang ni dia tak kisah. Semayang pun tak apa, tak semayang pun tak apa. Ni, kita yang ada pada hari ni. Saya jumpa ada seorang budak tuan-tuan, umur dia 13 tahun. Jumpa dengan saya lah, mai kat parking kereta masjid. Dia mai kot nak minta duit ke apa lah kot, wallahualam lah. Dia mai kat kereta. Saya kata, ni buat apa kat sini? Saya kuliah maghrib, parking kereta. Dia mai. Saya kata, ni mai buat apa ni? Dia kata ni nak, dia saja mai, tak buat apa pun. Saya pun saya, ni lagi dia nak pecah tiket kereta aku. Kita pun risau lah. Tapi tak apa kot, insya-Allah kita baca doa sikit, yakin Tuhan jagalah kereta kita. Budak umur 13 tahun. Saya kata, tak mayang ke? Dia pun tak mayang. Lah, awak tak mayang umur berapa? Umur 13 tahun. Lah, ni orang mayang kat masjid ni, jomlah kita mayang. Tak apa pak cik, tak apalah pak cik. Dia bagi kita pak cik. Mungkin dapat pakai serban lah kot pak cik. Dia tak tahu yang kita di muda terang-tantang. Dia bagi pakcik je kita, tak apalah, pakcik pun pakcik lah, bagus tuan. Orang muda
tapi berlagak macam orang tua, bagus. Ini Nabi puji. Yang dihina tuan-tuan, yang tak elok apa dia? Orang tua tapi berlagak macam budak. Dia tua-tua, umur dekat 60, tapi tuan-tuan, masuk kilauan mah nyanyi macam orang muda. Tak ingat tua lah ni. Dia dah muda lagi, dia tengok pakai seluar jeans ni. Pakai seluar jeans, janggut putih dia tak perasan. Ni. Kita pun tak apalah. Muda-muda nampak tua pun tak apa, bagus. Dalam agama kita orang muda tapi nampak macam tua, ni bagus. Tapi yang tak elok tuan-tuan, orang tua yang berlagak macam muda. Ni janganlah. Baik, tak apa, panjang cerita pula. Maka tuan-tuan, ni di antara perkara-perkara yang Nabi SAW nampak banyak lagi kalau nak cerita. Tuan-tuan, sebanyak 18 peristiwa yang Nabi SAW nampak ketika mana daripada Makkah sampai ke Baitul Maqdis. Bukan takat neraka, tapi tuan-tuan, dibuka dekat Nabi gambaran syurga. Banyak gambaran syurga. Tak ada cerita di sini naik atas ni. Ni baru tak sampai ke ni. Lagi tak naik atas pula. Maka tuan-tuan, ketika mana Rasulullah SAW, alam yang kedua adalah alam akhirat, dibukakan dekat Rasulullah bagaimanakah gambaran neraka, dibukakan dekat Nabi tuan-tuan bagaimanakah gambaran syurga. Nabi nampak gambaran syurga, gambaran neraka. Ini dia keadaan. Tuan-tuan, bila sampai dekat Baitul Maqdis, Nabi Muhammad SAW menjadi ketua kepada seluruh para anbiya. Tuan-tuan, para anbiya ada banyak mana? Para anbiya diriwayatkan ada seramai 124,000. 124,000. Tulis bagi elok. Ni para nabi. Para rasul ada seramai 313 orang. 313 orang para rasul. Yang wajib kita ketahui 25 orang. 25 wajib diketahui. Rasul 313. Anbiya nabi 124,000. Ramai para nabi ni. Maka tuan-tuan, seluruh ruh-ruh arwah para anbiya ni berkumpul dekat Baitul Maqdis ketika tu menyambut Rasulullah SAW. Nabi Muhammad ditarik tangan oleh Jibril alaihissalam, bawa pergi ke depan. Nabi mengimamkan kepada seluruh para anbiya ketika tu. Nabi jadi ketua, Nabi jadi imam ketika tu, tuan-tuan. Dan Nabi ketika tu tuan-tuan dibukakan alam barzakh. Ini alam barzakh kata para ulama. Alam barzakh, tuan-tuan, alam kematian. Kita mati esok tuan-tuan, jasad kita dalam kubur. Ruh kita tuan-tuan, dia akan naik ke langit ketika tu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian turun balik masuk ke dalam kubur, dan ketika tu akan datang malaikat untuk menyoal siasat kepada kita lah. Dan ketika tu tuan-tuan, amalan kita akan diperhitungkan oleh malaikat ketika tu. Kalau baik, alhamdulillah. Kalau buruk, na'udzubillah. Ini keadaan tuan-tuan alam barzakh. Maka tuan-tuan, Rasulullah SAW menaiki Buraq. Inilah tuan-tuan yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Bila Allah menggunakan perkataan subhana, maha suci Allah, tuan-tuan, maksudnya apa? Allah tak menggunakan perkataan alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi. Dah. Allah Ta'ala tak menggunakan Allahu akbarul ladzi asra. Dah. Tapi Allah guna subhanalladzi. Subhana ni maksudnya maha suci Tuhan. Maha suci Tuhan daripada segala kekurangan. Allah tidak ada sebarang kekurangan. Allah maha sempurna. Kejadian yang berlaku Isra adalah perkara yang sangat pelik. Sehingga tuan-tuan, kata para ulama, ini adalah merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang mukjizat tuan-tuan, tidak ada makhluk yang boleh buat macam peristiwa ni. Tidak ada makhluk yang boleh buat dalam peristiwa ni. Dia adalah sebagai mukjiz kepada penduduk dunia. Manusia tuan-tuan, sampai ke zaman kita hari ni 2018, tak ada orang yang boleh buat naik jet paling laju sekali pun tuan-tuan, daripada Makkah pergi ke Baitul Maqdis, patah balik dalam satu malam. Tak ada.
Naiklah jet laju cara mana pun tuan-tuan, tak boleh buat. Nabi bukan takat tuan-tuan laju, tapi Nabi Muhammad ketika mana berjalan berhenti semayang pula. Berhenti dekat beberapa buah tempat semayang. Ha ni, tak ada siapa yang boleh buat. Ustaz, jin boleh buat tak? Jin kan laju. Ha. Setan boleh buat ustaz? Setan kan laju. Malaikat boleh buat? Tunggu ustaz, tak habis lagi. Baru satu mukjizat. Mukjizatnya Allah cerita tuan-tuan dalam surah Isra, tuan-tuan, dia adalah sebagai mukjizat kepada seluruh penduduk manusia yang ada. Manusia hari ini siapa pun tak boleh buat.